大家好，欢迎收看 BTTV 新闻，我叫 Beverly Anastasia Lim。Ketegasan kerajaan Sabah mempertahankan kedaulatan negeri ini terbukti melalui usul tergempar di Parlimen bagi mendesak Wisma Putra mengambil tindakan tegas terhadap tuntutan Filipina ke atas Sabah. Ketegasan kerajaan Sabah mempertahankan kedaulatan negeri terbukti melalui usul tergempar yang dibawa ahli Parlimen Batu Sapi, Datuk Liew Vui Keong, bagi mendesak Wisma Putra mengambil tindakan tegas terhadap tuntutan Filipina ke atas Sabah. Usul tergempar itu dibentangkan Vui Keong selepas seorang pemimpin Filipina baru-baru ini mencadangkan agar peta Sabah turut dimasukkan ke dalam pasport negara itu. Perbahasan usul berkenaan dijalankan di Kamar Khas, dipengurusikan timbalan yang dipertua Dewan Rakyat, Datuk Muhammad Rashid Hasnun. Selain Vui Keong, ahli Parlimen Kota Kinabalu Chan Fung Hin dan ahli Parlimen Kalabakan Mamun Sulaiman turut menjadi pembahas. Implikasi ini amat besar, Yang Berhormat Timbalan Menteri, kerana dengan pasport mereka yang mengatakan Sabah adalah sebahagian daripada Filipina akan mengirukan international community apabila mereka menggunakan pasport untuk berjalan dan untuk pergi ke negara-negara lain, dan mereka akan memberikan satu impression bahawa Sabah adalah sebahagian daripada Filipina. Jadi ini amat penting, dan saya harap pihak Kementerian Luar Negeri dapat mengambil tindakan yang tegas terhadap kenyataan yang sering dikeluar oleh pihak Filipina, daripada kerajaan Filipina dan juga daripada ahli-ahli House of Representatives mereka. Kerana ini telah pun mengambil satu tindakan yang amat mengirukan dan juga menakutkan kita di Sabah ini. Jadi saya harap bahawa pihak Kementerian Luar Negeri dapat mengambil tindakan tegas seperti memutuskan ataupun menggantungkan diplomatic ties bersama dengan pihak kerajaan negara Filipina sehingga selesailah isu ini, sehinggalah mereka batal ataupun hapuskan isu tuntut Sabah daripada Malaysia. Fung Hin dalam perbahasannya menegaskan rakyat Sabah berpegang kepada ketegasan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal yang meminta Wisma Putra memanggil Duta Filipina untuk diberikan amaran tegas. Dengan ini, kita ingin menyahut seruan Presiden Parti Warisan Sabah, Datuk Seri Panglima Syafiee Abdal, bahawa Wisma Putra mesti meminta kehadiran Duta Filipina ke Malaysia bagi menjelaskan tindakan Kongres Filipina dan membantah sekeras-kerasnya tindakan Manila yang terus-menerus mempersoalkan kedaulatan Sabah. Sementara itu, Mamun berkata Sabah adalah salah satu wilayah di Malaysia dalam pembentukan negara ini pada tahun 1963. Justru mesej tegas perlu dihantar kepada Filipina agar mereka menghormati semangat ASEAN dan tidak mengguris perasaan negara jiran. Saya juga ingin menarik perhatian kenyataan Yang Berhormat Sempurna yang juga merupakan caretaker Chief Minister sekarang turut mengharapkan ketegasan tanpa kompromi daripada Wisma Putra untuk menyatakan diplomatic warning dengan izin kepada Kementerian Luar Negara Filipina untuk menghentikan segala tindak tanduk yang diluluskan dalam peruntukan rang undang-undang tersebut. Timbalan Menteri Luar Datuk Kamarudin Jaafar dalam jawapannya berkata, Wisma Putra akan mengambil segala langkah yang perlu untuk memastikan bahawa tiada mana-mana pemimpin politik Filipina atau kerajaan Filipina yang berterusan mengeluarkan kenyataan menuntut negeri ini. Katanya isu tersebut sebenarnya masih di peringkat cadangan oleh anggota Jawatan Kuasa Hal Ehwal Luar Kongres Perwakilan Filipina dan bukan langkah terbaru atau pendirian rasmi negara itu. Justru beliau turut meminta agar tiada mana-mana pemimpin politik yang cuba mempolitikkan perkara itu.
Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Luar Negeri sentiasa memandang serius apa-apa isu berkaitan hak kedaulatan negara termasuk Sabah dan kekal konsisten dalam pendirian tegas untuk tidak melayani sebarang tuntutan seperti ini. Di kesempatan ini saya juga mengharapkan agar pemimpin-pemimpin kita di peringkat negeri atau peringkat persekutuan tidak mengeruhkan lagi situasi demi kepentingan mana-mana pihak sekalipun. Adakah Datuk Seri Anifah Aman lupa peristiwa pencerobohan Lahad Datuk yang berlaku ketika Presiden Parti Cinta Sabah itu menjadi Menteri Luar? Presiden Parti Cinta Sabah PCS Datuk Seri Anifah Aman bercakap besar kononnya tiada tuntutan dibuat Filipina terhadap Sabah ketika beliau menjadi Menteri Luar. Demi mendapatkan sokongan politik, Anifah dengan angkuh memberi gambaran kononnya beliau telah menjalankan tugas dengan baik dan cemerlang. Namun, rakyat Sabah tidak pernah lupa insiden pada 2013 apabila rakyat Filipina menceroboh kedaulatan Sabah sehingga berlaku tragedi pencerobohan di Tanduo Lahad Datu. Sehubungan dengan itu, Timbalan Ketua Wira Parti Warisan Sabah Muhammad Ismail Ayub melontarkan persoalan berikut. Bukankah itu satu kegagalan terbesar Anifah dalam menghentikan apa-apa tuntutan daripada rakyat Filipina atau kerajaannya terhadap Sabah? Tentera Sulu yang menceroboh Sabah secara terang dan nyata mahu menuntut Sabah sebagai wilayah mereka. Jadi, apa yang cuba dikatakan oleh Anifah? Dalam peristiwa pencerobohan itu, 2 anggota Komando VET 69 terkorban ketika bertempur dengan pengganas Sulu. 6 pegawai dan anggota polis turut terkorban dalam serangan hendap di Kampung Simunul Semporna. Justru Muhammad Ismail sekali lagi mahu Anifah agar sedar diri dan jangan sesekali cuba menipu rakyat demi mendapatkan sokongan politik. 379 pendatang asing tanpa izin Filipina diusir ke negara asal hari ini. Parti berkenaan dihantar pulang ke negara asal dengan menaiki kapal dari Pelabuhan Sandakan ke Zamboanga, Filipina. Pengusiran siri ke-24 itu menjadikan jumlah keseluruhan parti yang diusir sepanjang tahun ini adalah seramai 6,024 orang. Pengarah Majlis Keselamatan Negara MKN Negeri Sabah, Sharifah Siti Saleha Habib Yusuf berkata, usaha mengatasi masalah kebanjiran parti tidak akan terhenti selagi masalah itu masih wujud. Tempoh pajakan tanah yang dilanjutkan kepada 999 tahun adalah polisi kerajaan sekarang dan tiada kaitan dengan mahkamah. Ketua Menteri menjawab tuduhan sesetengah pemimpin politik yang mendakwa langkah kerajaan memanjangkan tempoh pajakan tanah kepada 999 tahun disebabkan ada kes mahkamah yang sedang berjalan. Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata, keputusan tersebut adalah atas polisi kerajaan sama ada mahu melaksanakannya atau tidak, justru tiada kena mengena dengan kes mahkamah itu. Tegas beliau, hakikatnya dasar kerajaan terdahulu ialah tempoh pajakan hanya 99 tahun, justru kabinet beliau memanjangkan tempoh itu untuk membantu pemaju serta rakyat dalam pemilikan hartanah. I discussed in the cabinet. There was a court case. Saya tahu court case. We could have appealed. Kita boleh bawa pergi mahkamah, lawan mahkamah. Tapi I knew I need to help our fellow brothers. Michael, the contractor yang ada, developer. I go, contractor. I said enough with the 99. I want to give to our those developer 999 years. Wow. Bila saya bagi, ini ketua menteri hipokrit, ini mahkamah punya keputusan. Mahkamah keputusan you can only appeal. The policy of the day of the government was day 99. But I changed it to 999. It was not changed by them. It was not changed by the court. The state government in the cabinet. Keputusan memanjangkan tempoh pajakan kepada 999 tahun itu disambut baik bukan sahaja oleh golongan pemaju tetapi rakyat sendiri dalam pemilikan hartanah. Bagaimanapun, pemimpin pembangkang yang melihat sambutan baik terhadap dasar itu kemudiannya memainkan propaganda, iaitu kononnya tambahan tempoh pajakan kepada 999 tahun disebabkan ada kes mahkamah terhadap tempoh 99 tahun yang dilaksanakan sebelum ini. Bantuan one-off Yayasan Sabah terus disalurkan kepada pelajar di negeri ini untuk membantu mereka meneruskan pengajian di universiti.
Sebanyak 15 juta ringgit sudah dibelanjakan menerusi pemberian bantuan one-off Yayasan Sabah kepada 10.838 pelajar di negeri ini untuk membantu mereka meneruskan pengajian di institusi pengajian tinggi masing-masing. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafi bin Haji Abdal berkata bantuan itu adalah untuk meringankan beban pelajar. Untuk membolehkan kita dapat membantu pelajar-pelajar kita untuk bukan hanya membolehkan mereka melangsungkan pelajaran mereka di beberapa institusi pengajian yang ada di negeri, ya, Sabah khususnya. Dan pada tahun lalu saya ingat pada keseluruhannya kita belanja 15 juta sudah sejak kita ambil alih tampuk pemerintahan dan pengurusan Yayasan Sabah. Tahun lalu saja kita sudah belanja 5 juta dan 10 juta. Dan tahun ini kita belanja 5 juta untuk hanya bukan pagi ini 100 lebih penerima yang ada, tapi di seluruh daerah-daerah pun kita bagi untuk membolehkan supaya pelajar-pelajar ini akan sedikit sebanyak dapat meringankan bebanan mereka dalam mengarungi pendidikan untuk diri mereka. Ketua Menteri berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan majlis penyampaian bantuan one-off Yayasan Sabah di Menara Tun Mustafa pagi tadi. Beliau berharap pelajar ini dapat menawarkan semula perkhidmatan mereka selepas mendapat pekerjaan nanti. Jadi ini satu langkah yang perlu kita realisasikan untuk membantu rakyat kita, kerana kita sedar dan tahu bahawa dengan mereka mempunyai ilmu pengetahuan pendidikan, maka sedikit sebanyak mereka boleh tawarkan perkhidmatan mereka untuk mendapat peluang pekerjaan di sektor-sektor yang selaras dengan ilmu yang mereka perolehi. Katanya ketika ini Kementerian Pelajaran dan Inovasi Sabah bekerja sama rapat dengan Yayasan Sabah dalam usaha kita membolehkan pelajar negeri ini terus mendapat bantuan saban tahun. Bantuan one-off ini adalah cetusan idea Ketua Menteri sendiri dilancarkan pada 21 September 2018 dengan pemberian khas kepada pelajar yang baru memulakan pengajian tahun pertama mereka di institusi pengajian tinggi. Bantuan pendidikan ini diberikan dalam jumlah RM1.000 seorang untuk anak Sabah yang mengikuti pengajian di negeri ini. Manakala RM2.000 seorang diberikan kepada anak Sabah yang mengikuti pengajian di Sarawak atau Semenanjung berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Di samping bantuan one-off ini, kumpulan Yayasan Sabah juga menyediakan tajaan beasiswa dan dermasiswa di peringkat sekolah menengah dan pinjaman di peringkat pengajian tinggi. Ketua Menteri berkata pengurusan University College Yayasan Sabah UCSF perlu membuat pembaharuan untuk menarik lebih ramai pelajar masuk ke institut itu. Ketua Menteri berkata, buat masa ini, UCSF masih dalam pengurusan pentadbiran dan diberi bantuan kewangan supaya dapat meneruskan operasi. Buat sementara waktu kita hanya bagi bantuan kewangan untuk mereka menguruskan supaya ada kelangsungan, bukan hanya institusi, tapi kita perlu ada pembaruan dari segi bukan hanya meningkatkan keupayaan sistem pembelajaran itu untuk menarik banyak seramai mungkin pelajar-pelajar, bukan hanya di negeri Sabah, mungkin daerah-daerah negeri lain. Tapi kita kena intensify dari segi kandungan, ya, supaya ada tarikan pelajar-pelajar yang masuk ke institusi itu. Kita tidak boleh hanya berada di tapuk yang lama, sehingga tidak boleh menarik seramai mungkin pelajar-pelajar, ya, untuk masuk. Kalau ramai pelajar, maka yuran dibayar. Bila yuran dibayar, maka kita yakin institusi ini akan boleh sustainable. Tapi tidak mungkin kita boleh tarik ramai pelajar-pelajar kalau sekiranya tidak ada reform dari segi kandungan. Katanya lagi, UCSF juga harus mengenal pasti jurusan yang diperlukan untuk membolehkan pelajar keluar dari universiti mendapat peluang pekerjaan di luar nanti. Datuk Seri Muhammad Syafi berkata, ia adalah antara pendekatan yang perlu dipertingkatkan dalam UCSF. Apa sebenarnya jurusan yang diperlukan untuk membolehkan supaya pelajar-pelajar ini akan terus boleh keluar dari universiti, graduate, tapi boleh mereka pasarkan dengan pihak swasta. Maka mesti ada pendekatan yang baru, contohnya bergabung dengan pihak swasta, apa jenis buat kajian, apa jenis kemahiran yang diperlukan, syarikat-syarikat tertentu swasta yang ada. Lepas itu we match tailor-made, orang bilang tailor-made
kursus-kursus ini untuk kesesuaian supaya mereka ini bila keluar akan ada penempatan mereka. Semalam tiba giliran penduduk Beaufort menerima geran tanah yang ditunggu-tunggu sejak sekian lama. Masyarakat Beaufort kini mampu menarik nafas lega selepas tiba giliran mereka untuk menerima geran tanah hasil usaha Ketua Menteri memastikan kelulusan untuk setiap permohonan dipercepatkan. Sebanyak 625 geran membabitkan keluasan 1,110 hektar tanah diserahkan Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal dalam majlis penyerahan geran tanah daerah Beaufort di Dewan Dun Banir petang semalam. Tinjauan Borneo Today TV sepanjang proses penyerahan geran berkenaan mendapati setiap penerima melahirkan kesyukuran kerana pertikaian terhadap status tanah yang diusahakan ketika ini telah selesai dengan adanya geran tersebut. Abdul Hamid Muhammad 71 berkata, penantiannya untuk memiliki geran tanah bermula sejak tahun 1998 dan hanya tertunai hari ini atas inisiatif Ketua Menteri. Menurut Abdul Hamid, sebelum ini penduduk kampung tidak sedap hati untuk mengusahakan tanah masing-masing kerana belum bergeran menyebabkan berlaku kemungkinan tanah itu diambil alih oleh orang lain. Syukur Alhamdulillah bila mana geran ini telah pun di tangan kita atas inisiatif yang amat berhormat Datuk Seri Syafiee Abdal lah yang telah pun memberikan satu pengeluaran geran yang cukup baik dan sempurna. Jadi kami akan gunakan geran-geran ini dengan sebaik dia. Hari ini kita rasa gembira pasal apa sudah lama juga menunggu sehingga kami pun tidak boleh mengusahakan disebabkan geran belum dipegang. Ada rasa takut lah pasal apa biasanya karena dia cakap masih belum ada geran tak boleh usahakan. Jadi kena cakap nanti menceroboh apa dan sebagainya lah. Sekarang bukan penceroboh. Sekarang tak penceroboh lagi. Itu kami berasa bersyukur lah. Laidin Ahmad 51 berkata panggilan telefon yang diterimanya kira-kira pukul 10 pagi semalam merupakan berita gembira yang dinanti-nanti sejak 5 tahun lagi apabila dihubungi Jabatan Tanah dan Ukur memaklumkan geran tanah miliknya sudah tersedia. Kira senang hati lah. Senang hati sudah. Dapat geran. Lagi tunggu dulu mesti memohon paling susah. Balik-balik ditanya Jabatan Tanah bila saya punya tanah kena sukat. Bila ada geran yang lama tu kena keluar, orang bilang tunggu dulu. Habis kemarin kan ada yang dari Jabatan Tanah telepon, dia bilang, nama Seliden Ahmad, ya. Besok kau datang jam 10 menerima geran. Kau bilang syukur ini. Seharusnya bangun, tertidur lah. Jamila Mansor 60 turut melahirkan rasa kesyukuran kerana penantiannya untuk menerima geran kini berakhir. Menurutnya tanah itu telah diusahakan teraman nenas. Terima kasihlah banyak-banyak. Habis lama sudah kami tunggu. Berapa tahun dia tunggu? Tidak tahu berapa. Habis dari dulu kan dia tidak kasih garan kami. Dia tahan habis tanah rejab dulu. Sudah dia kasih lapas anak saya tu yang dia satu sapar tu yang kasih lapas. Banyak macam lah. Kata lah. Dulu nanas bah. Tapi sekarang nanas sudah kuning. Takkan ini emang kali kilang sawit tu bah di atas tu bah semua kuning tu nanas dulu sampai ke Brunei bah kami jual. Industri hiliran di Sabah semakin meningkat maju di bawah kerajaan pimpinan Parti Warisan Sabah. Biarpun kerajaan warisan berdepan tuduhan gagal membangunkan ekonomi Sabah, namun maklum balas penggiat industri menyatakan sebaliknya. Ia disambut baik bentang wawasan selaku anak syarikat kumpulan Yayasan Sabah yang menerajui penanaman kelapa sawit sejak 25 hingga 30 tahun. Pengerusi Benta Edible Oil Sendirian Berhad, Dahalan Buduk berkata, dalam tempoh 6 bulan sejak minyak masak pertama Sabah, BES dilancarkan, ia memperlihatkan impak yang amat baik kepada Sabah. Menurut Dahalan, jika dahulu sawit Kinabalu terpaksa mengantar minyak yang telah diproses ke Semenanjung Malaysia untuk pembungkusan dan pembotolan, sekarang Sabah mampu melakukan semua proses itu sendiri. Kewujudan kilang itu bukan hanya membantu memacu ekonomi Sabah, tetapi turut mewujudkan rantaian peluang pekerjaan kepada anak tempatan.
Pembukaan kilang minyak masak BES memberi peluang kepada anak Sabah untuk pulang semula ke kampung halaman dan tidak perlu lagi merantau jauh untuk mencari rezeki. Aspirasi Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal untuk membangunkan industri hiliran mampu meletakkan Sabah lebih berdaya maju. Rasa bersyukurlah sebab macam tak sangka kan minyak masak, minyak tempatan kita buka kilang sini. Saya pun tak tahu. Dari KL, saya ada dekat Johor pun saya tak tahu kilang dibuka. Saya datang sini baru kilang ini saya tahu. Kerjaan makin membesar seperti kilang yang ada setiap kala sekarang, kilang minyak boleh membesar lagi dengan orang yang di perantauan seperti Semenanjung boleh balik ke tempat asal lah sebab peluang pekerjaan di sini boleh membesar. Lagi satu, dekat dengan keluarga, tidak jauh, tidak ada masalah lagi. Pulang kerja pun dekat di kilang ini. 晚安，再见。